إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Saudara sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Hadirin sidang ahli Jumaat yang mulia, sebagaimana seperti biasa di tiap-tiap tengah hari Jumaat, sebelum kita menunaikan ibadat salatul Jumaat, marilah sama-sama kita tumpukan perhatian dan perasaan dengan sepenuh-penuhnya untuk mendengarkan ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya supaya nak kita mikir tentang hidup kita di dunia ini dan nasib kita di akhirat nanti. Muslimin sidang ahli Jumaat yang mulia, kita kalau kita perhati baik-baik hidup kita, ada ketika kita ragah, ada ketika kita lemah, ada ketika iman kita kuat, dan juga ada ketika iman kita lemah. Dengan sebab diri manusia dia bercampur dengan dua perkara, iaitu jismani dan juga rohani. Air yang kita duduk makan, yang kita duduk minum tiap-tiap hari tu, nampak dengan mata kita air, tak ada gapo air. Tapi kalau kita tengok di kacamata ahli sains siasat, ya waktu ambil air ni berimpungnya dua perkara, iaitu hidrogen dengan oksigen. Sebab itulah nama air dengan nama wisyasat panggil H2O, hidrogen 2 atom dan juga oksigen 1 atom. Campur hidrogen dengan oksigen baru jadi air. Kalaulah air itu oksigen kurang, air akan busuk, akan punah, tak boleh nak minum. Tapi kalau ada oksigen saja, hidrogen tak ada, dia akan jadi gas oksigen.
Tak jadi air, tak jadi kongleu yang kita duk makan. Bermakna air yang bersih, air yang boleh kita minum, kena bercampur dua perkara, hidrogen dan juga oksigen. Begitu juga hidup kita, adanya jismani, adanya rohani. Tiap-tiap hari kita bersihkan tubuh badan kita, gosok gigi, bubuh sabun, shampoo, macam-macam kita buat kebersihan kepada jismani kita. Buang benda-benda kotor daripada jismani kita. Adakah di tiap hari kita bersihkan rohani kita? Kita bersih, kita buangkan benda-benda kotor daripada hati kita? Ini soalan yang kita kena tanya diri kita sendiri. Dengan sebab nafsu yang ada dalam tubuh badan kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini Tuhan ceritakan tentang orang yang boleh bersihkan hati dia, jagakan nafsu dia. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafsu, wa ma sawwaha, yang aku beri kesempurnaan kepada nafsu itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan kepada nafsu supaya dia tahu kata ini benar baik dan juga ini benar yang tidak baik. Qad aflaha man zakkaha, Tuhan kata sesungguhnya telah berjaya bagi orang yang boleh membersihkan nafsu dia, hati dia. Wa qad khaba man dassaha, dan juga sesungguhnya telah binasa kepada orang yang masih lagi nafsu dia duduk terakakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbah di hari ini, marilah sama-sama kita kenalkan nafsu-nafsu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Beberapa nafsu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan. Yang pertama berkenaan an-nafsul ammarah. Balah mana nafsul ammarah? Nafsul ammarah ialah nafsu yang senantiasa ajakkan kita untuk buat benda-benda maksiat, benda-benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu inilah yang kita kena jaga baik-baik, kerana dengan sebab dia akan membawakan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan bahawasanya dia akan bawakan kita kepada benda-benda yang tak baik. Bila mana kita jadikan nafsu ammarah ini, buaya dibesarkan dia dalam hidup kita, bermakna kita akan buatkan sesuatu mengikut apa yang kita berasa baik. Segala benda yang nafsu berasa baik, dia akan buatkan benda-benda tu, walaupun benda itu adalah benda yang dicanggahkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan buat sesuatu mengikut keinginan hati dia. Dia selalu gunakan perasaan lebih banyak daripada berpandukan kepada hukum syarak. Dia gunakan perasaan dia, gunakan
perasaan yang dia berasa kata boleh, yang dia berasa kata baik, lebih banyak daripada berpandukan kepada akal, daripada dalil-dalil yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Tuhan larang benar-benar untuk kita nak turutkan nafsu ammarah. Tuhan sebutkan di dalam surah As-Sad ayat yang ke-20 ni, Tuhan kata wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadid bima nasu yawmal hisab. Maksudnya wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu ikutkan hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka nafsu itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladhina yadilluna an sabilillah, dan sesungguhnya orang yang sesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, lahum adabun syadid, bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat seksa, azab yang sangat dahsyat, bima nasu yaumal hisab, dengan apa yang mereka itu terlupa di negeri akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawasanya mengikut hawa nafsu dan tidak ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia bukan sahaja dicap sebagai orang yang sesat, tapi dia dicapkan sebagai orang yang paling sesat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qasas. Tuhan sebut kata wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Dan siapa lagi yang paling sesat lebih banyak daripada orang yang ikut hawa nafsu? Tak ada dah orang yang paling sesat di atas muka bumi ini selain daripada orang yang ikut hawa nafsu dan dia tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi qaumaz zalimin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang ikut hawa nafsu, kalau kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita berbanding dengan orang yang cidik dengan orang yang tak cidik. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Maksudnya al-kayyisu, orang yang cerdik. Balah mana orang cerdik? Nabi ceritakan dalam hadis dia, man dana nafsahu, orang yang boleh menahankan diri dia daripada nafsu, menahan diri dia untuk diturutkan nafsu-nafsu yang tak boleh, wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat amalan untuk menjadi bekalan untuk dia gunakan di negeri akhirat nanti. Itu orang yang cerdik. Manakala orang yang kurang cerdik, al-ajizu man atba'a nafsahu hawah, iaitu orang yang senantiasa ikut hawa nafsu dia, duk hari-hari duk turut nafsu lah. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan juga ikut nafsu saja, tak apa lagi. Duk angin-angin kata Tuhan nak tolong dia, kata dia akan dapat keredaan daripada Allah, kata dia akan masuk syurga. Ini orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata al-ajizu, orang yang kurang cerdik. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bahaya yang sangat besar bagi orang yang ikut hawa nafsu ialah penyakit berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
tak usah ikut orang buat majlis ilmi, tak usah mari walaqah Quran, tak usah mari dengar, tak usah belaka dengan sebab punca dia ikut kepada nafsu. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia sebutkan, dia kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnan. Inna akhwafa, sesungguhnya setakut-takut yang aku takut berlaku terhadap kamu, hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isnan, dua perkara. Gapo tu dua perkara? Yang pertama, itba'ul hawa, ikut hawa nafsu, turut nafsu yang tak molek. Wa tulul aman, dan juga panjangnya angin-angin dia. Dan Ali kata lagi, fa ammattiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Dan sesungguhnya bila kita ikut hawa nafsu, kita akan menyesatkan daripada kebenaran. Wa ammatul aman fayansal akhirah. Manakala kita panjangkan angin-angin itu, akan menyebabkan kita terlupakan kepada negeri akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tuhan tanya kamu. Tanya tu bukan Tuhan tak tahu, Tuhan tahu dah, tapi tanya untuk nak bagi kita mikir. Afara'aita, mu tak tengok ke hai hamba aku, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang gunakan ambil nafsu dia untuk menjadi Tuhan. Gunakan nafsu, ambil nafsu, mari jadi Tuhan. Bukan tak ada banyak di kalangan buat kita yang pilih benda yang Tuhan larang berbandingkan dengan benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah akan menyesatkan mereka itu di atas ilmu dia. Wa khatama ala sam'ihi, dan Tuhan tutupkan mata dia. Dunia ni boleh tengok, tapi katuk mata untuk nak dapat kebenaran. Orang mengajar hak kena, dia kata tak kena. Orang royak benda molek, mata hati dia tidak terima kebenaran. Orang yang guna ambil hawa nafsu menjadi Tuhan. Wa qalbih, dan juga hati dia. Wa ja'ala basarihi ghishawah, mata dia, basar mata dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdihi min ba'd, dan tidak ada orang yang boleh beri hidayah kepada dia. Afala tadhakkarun, Tuhan kata mu tak berasa nak mikir ketika ini soalan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada hamba dia. Itu nafsul ammarah. Yang kedua, nafsu yang duduk dalam tubuh badan manusia, iaitu an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ni kebanyakan duduk dalam puak kita ni. Kadang-kadang kita berasa nak buat benda baik, kadang-kadang kita berjuluh pergi buat benda tak molek. Kadang-kadang kita berasa ragah nak mari semaya di sejid, kadang-kadang kita berasa lemah. Itu nafsu yang dinamakan an-nafsul lawwamah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu benda yang kita kena mujahadah, kena berlomba-lomba, kena duk orang panggil duk usaha, bertukus lumus, berkota loyong, mujahadah dengan nafsu kita. Kalau kita masih lagi duk buat baik dan juga buat jahat, itu manusia biasa. Manusia ada al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia naik, dia kuat, kadang-kadang dia turun, dia lemah. Itu manusia biasa, fak kita semua. Tapi kita kena khabar diri, kena khabar kata bila mana kita buat benda yang salah, cepatlah kita untuk kita bertaubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sebab nafsu ni, bila nafsu boleh tunduk kepada ajaran Allah, kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kata nafsu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, kamu tak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna, sehingga jadilah hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga jadinya nafsu yang ada di diri kita itu tunduk kepada perintah yang dibawa mari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu an-nafsul lawwamah. Dan juga yang terakhir an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, hati yang reda kepada ujian, segala imtihan, ikhtibar, cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia reda dengan bulat-bulat, ini adalah ujian, ini adalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia reda, dia beriman, ikhlas di atas segala amalan yang berlaku. Ini nafsul mutmainnah yang insya-Allah semua kita akan dapat nafsul mutmainnah dalam hidup kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara yang cuba kita khayal setelah mana sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Perintah ini adalah perintah yang kita nak dengar ketika kita duduk di negeri akhirat nanti. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suruh kita masukkanlah mu kepada syurga aku. Kalimah yang pendek udkhuli fi ibadi, Tuhan sebut kepada nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kepada orang yang ada nafsul mutmainnah dalam hati dia, kalimah pendek ini dia akan dengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masukkanlah mu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa seronoknya kita kalaulah telinga kita boleh dengar Tuhan kata, masukkanlah kamu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kejayaan yang sebenar ialah kejayaan yang dapat masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah kita berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terimakan doa kita segala urusan. Kadang-kadang kita berasa nak tanya Tuhan juga, bila nak terima doa kita. Minta tahun lalu minta dah tak terima, tahun ni minta lagi tak terima.
Ingat baik-baik Allah Subhanahu Wa Taala 3 keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala terimakan doa hamba dia. Satunya Tuhan terima selalu dah. Kita berdoa Tuhan terima selalu dah. Contohnya kita nak pergi musafir, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi mana-mana pun kita minta selamat, Tuhan wi selamat. Minta pak Tuhan wi selalu, itu ada satu keadaan. Satu keadaan lagi kita minta Tuhan tangguh masa, tak tahu nak wi bila. Minta tekah ning tak nak wi lagi esok. Tahu lupa apa tak wi lagi. Kadang-kadang Tuhan tunggu sampai negeri akhirat baru Tuhan bui. Tapi Tuhan akan terima juga doa bagi orang yang sungguh-sungguh nak minta. Tahajud dah tiap malam, puasa lagi, puasa sungguh habis-habis wah lah kita. Kadang-kadang keadaan yang ketiga, Tuhan tak bui yang kita nak, Tuhan pergi bui hak naik. Allahu Akbar. Ingatlah benda hak kita nak itu kehendak kita. Benda hak Tuhan bui itu kehendak Tuhan. Kita nak hak mana, daripada kehendak kita ataupun kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkanlah bagi orang yang mujahadah, orang yang buat iman yang banyak kepada Allah, Allah akan terimakan doa kita dalam tiga keadaan. Terima selalu ataupun terima tak tahu kata bila, terima juga, dan juga terima benda lain yang lebih baik daripada yang kita minta lagi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat wa qadiyal hajat. اللهم اهدنا واهد شبابنا إلى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم. اللهم اجعلنا واجعل شبابنا تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمكم واسألوا فيؤتكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.